السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, saya tak sempat dengan menyebutkan nama, dan kepada Yang mulia saudara kita yang pihak kanan, semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada saudara kita yang pihak kanan lagi berdua-dua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mencucuri rahmat dan nikmatnya. Juga kepada Timbalan Menteri, Timbalan Mufti Negeri Perak, dan kepada juga saudara kita pengarah. Jadi tak sempat masuk itu. Jadi walau bagaimana sekalipun, nah begitulah kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mencucur dan mencurahkan ke atas kita semua. Juga tidak ketinggalan kepada para imam-imam masjid dan juga masjid ini dan dari luar, dan semua kepada ahli jawatan kuasa masjid di sini dan juga dari lain luar,
dan seterusnya kepada semua para ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar dan memimpinkan anak pelajarnya. Semoga dengan ikhlas mereka dalam menyampaikan ilmu, semoga ilmu terdapat dimanfaatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kepada semua hadirin, hadirat yang hadir di majlis yang bersama-sama pada malam ini, semoga diberi manfaatkan oleh Allah bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kali kita mengucap syukur sebagai terima kasih di atas limpah kurnia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bagai-bagai nikmat kurniaan yang kita tak kuasa nak menghitungkan satu persatunya. Walau bagaimana sekalipun, yang perlu kita ingat senantiasa kita tak dilupakan nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala menjadikan kita ini daripada hamba-Nya yang beriman. Di samping itu pula memberi taufik hidayah kepada kita, dapat kita beramal dan mengerjakan segala kerjaan yang baik yang dikatakan saleh. Sama ada kerjaan yang baik itu berbentuk ibadat, salat, sembahyang, puasa, zakat fitrah, haji dan umrah. Juga kerjaan yang berkaitan dengan cari kehidupan, muamalat, berbentuk berniaga, berjual beli, sewa menyewa dan mudharabah dan lain-lain. Dan juga amal saleh berkaitan dengan munakahat, berumah tangga, bermuasyarah, bergaul secara baik, juga amal saleh. Dan seterusnya kepada orang-orang yang diberi jawatan, tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bicarakan imarah, juga amal saleh dengan apa yang kita gunakan mengikut bagaimana syarat-syarat dan yang disebutkan di dalam ahkam-ahkam syar'iyah. Semua itu masuk dalam kata amal saleh. Sebagai asas dan tapak ialah iman. Jadi alhamdulillah, itu nikmat yang terbesar telah Allah Ta'ala bagikan bagi kita. Dan dengan nikmat ini, sambungan dengan amal saleh, Allah mengistisna, mengkecualikan kita daripada hidup di dalam kerugian. Kan Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala memulai dengan bersumpah, dan dengan apa saja yang nak bersumpah dengannya dijadikan muqsam bih, bagi Allah ikut saja. Dan apa yang dijadikan muqsam bih itu bermakna ada perkaranya ihtimam. Allah bersumpah dengan wal 'asr, demi masa. Dan isyarat pula masa dah asar. Kan kita maklum daripada syuruknya matahari
ibarat kita baru lahir. Nah, ke alam dunia. Setelah ia kita pangkat dewasa sampai kepada kita ni mereka umur yang matang 40 dan mulai zawal gelincir 50 60 apalagi 70 80 kata gilah itu asar. Begitulah masa Nabi SAW, Nabi kita dibangkitkan. Kita sudah maklum bahawa ia adalah akhir Nabi, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan demi asar. Jadi semasa turunnya ayat itu bermaknanya masa dah asar. Sehingga sampai kepada kita pula dah 1400 lebih ketinggalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau asar sudah pun akhir, sangat-sangat akhir, hampir-hampir maghrib. Kan? Kita ini hidup di masa asar yang hampir maghrib. Maknanya sangat akhir dah zaman yang kita berada sekarang. Tetapi walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi kita bernasib baik. Di mana Allah menjadikan kita ini umat Nabi akhir zaman yang paling walaupun akhir dibangkitkan tapi martabat dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Kemudian kita pula dijadikan umat dia yang lebih, termasuk mudah-mudahan kita dalam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas al-ayah. Ini tepat nikmat yang terbesar perlu kita ingat, tak patut kita lupakan. Walaupun kita duduk dalam zaman yang kelam kabut, zaman yang banyak sangat firqah-firqah, fikir-fikiran dan juga faham-fahaman, akidah dan pegangan bermacam-macam. Walaupun begitu, semoga Allah menjagakan kita atas jalan yang lurus, jalan yang betul, dengannya lah sampai kepada Darussalam, syurga Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kita maklumkan jalanan yang telah berjalan kepadanya oleh ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan itu sesuailah dengan soalan yang dibentangkan tadi, dan dalam bentuknya apa tadi? Soalan tadi peranan. Nah, jadi cuba kita hurai sedikit tentang perkataan peranan. Kalau kita nak mengertikan kepada bahasa kampung itu apa peranan? Apa peranan? Tugas, kerja. Panggil juga kan bahasa kampung mana? Kerja. Kalau begitu, apakah peranan, apakah tugasan, apakah kerjaan, dan boleh juga nak katakan apakah kedudukan. Nah, bagaimana? Kalau kata nak duduk, bagaimana kedudukan kita? Kalau kata bertugas, bagaimana tugasan kita? Ya, nak bina ke atas jalanan ahli sunnah wal jamaah, tapi kata tadi nak mempertahankan. Boleh tak kita nak mempertahankan kalau kita tidak mengertinya? Tentu sekali kan. Jadi kita nak mempertahankan, mesti terlebih dulu kita kena mengetahuikan apakah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Mana kata terhati di atas kenal. Nah, terhati di atas kita tu tahu jalanannya. Nah, dengan yang demikian kita nak dapat tahu secara tersendiri, sudah maklum itu mustahil, yakni pada adat, bukan mustahil pada akal.
pada akal harus saja Allah nak bagi ladun kepada siapa yang ia kehendaki. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kan? Tengok, sekalipun Nabi Allah Musa alaihi salam ia nabi lagi rasul alaihi salatu wassalam, bukan saja nabi lagi rasul, naik lagi martabat dia daripada ulul azmi di kalangan mursalin, dan sebanyak-banyak juga dia ulul azmi. Nak menyata kata Musa ini martabat dia tinggi antara kalangan rasul. Selepas Nabi Allah Ibrahim, selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kedudukan. Tetapi ilmu sebegitu banyak pun, dan Musa juga digelarkan kalimullah, kan? Salah juru cakap. Oh, kalimullah. Dan Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan pula Musa apabila dia muskil sesuatu, lalu dia boleh tanya terus ke Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi di antara tak sebegitu juga Allah bagi tahu semuanya. Sehingga sampai ia mencari ke seorang hamba. Walau seorang hamba itu khilaf di kalangan ulama 3 kaum. Satu kata rasul, satu kata nabi, satu kata wali. Ala kulli hal masyhur di sisi kita nabi Khidir. Walau bagaimanapun nisbah dengan Musa, lebih Musa lagi, nabi lagi rasul. Kalau kita berlaku atas kaum kata Khidir itu rasul, pun lebih Musa lagi, kerana Musa diturunkan Taurat, pemimpin Bani Israel daripada ulil azmi, kan? Itu dari segi pangkat Allah Ta'ala bagi. Apalagi satu kaum kata Khidir bukan nabi, wali. Itu lagi rendah martabatnya. Itu dari segi martabat pangkat. Tapi dari segi ilmu, terkadang yang rendah martabat tapi ilmu ketahuan kadang-kadang lebih tahu pada yang tinggi. Tidak nafikan al-mafdul lebih tahu daripada al-fadil. Sebab itulah kita tidak sangat memegang dan bergantung dengan semata-mata pangkat dan jawatan. Cuma itu jadikan supaya kerjaan kita, tanggungjawab kita. Bila kita dilantikkan satu-satu, mesti kita tanggungjawab sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada urusan yang dilantik oleh manusia secara majazi. Secara hakiki kita ingat dari Allah. Walau bagaimanapun kita ingat bahawa terkadang yang mafdhul, orang yang kurang martabat, tapi ilmu Allah Ta'ala bagi ke dia yang tak sampai kepada al-fadhih yang lebih. Tengok Nabi Allah Musa, kan? Walaupun dia alim syariat, tapi bila dia alim dah, dia nak belajar lagi. Ini menunjukkan bahawa ilmu ini tak habis-habis. Yang kita dah kata habis belajar, tu dunia panggil lah. Hakikat tak habis, kan? Sebab tu kita boleh tengok pula Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam diberi mimpi kepadanya minum laban, minum susu, sehingga sampai terlalu banyak ia minum itu sehingga keluar ke lubang bulu roma. Bulu roma nak panggil? Bulu roma. Tu imarat pada banyak sangat dia minum hingga limpah keluar ke lubang bulu roma. Yang lebih lagi serah kepada Umar. Kemudian sahabat bertanya, apakah takbirnya kalau kita nak jadikan ibarat laban yang diminum itu, apakah ibaratnya? Maka Nabi SAW mengibaratkan itulah ilmu yang diberi oleh Allah akan aku limpah, ibaratkan minum laban sehingga limpah keluar ke bulu roma. Tapi di samping begitu banyak pun Allah perintah lagi kepadanya, qul rabbi zidni ilma. Kata olehmu hai Muhammad dalam permintaanmu tu, wahai Tuhanku, zid,
tambahi ulimuni akan aku ilman dengan tak kait apa saja ilmu. Cuma nak menyatakan kata ilmu dia tak habis-habis. Cuma kita dalam perjalanan kita kalau tak tahu jarak ni buat kita lemah dalam perjalanan kan. Tengok selalu dia tanya dari sini ke Pinang berapa kilometer? Bagi yang tahu kata berapa kilometer? 100 kilo. Jadi berasanya semangatlah. Kalau kata dari sini ke sana berapa kilometer? Jauh. Jauh mana? Jauh. Tak tahu ke berapa kilo. Masa lemah dalam perjalanan. Bila tahu kata ini 100 kilometer, kita berjalan bagi lagi 80 dah. Lagi ada 70 dah kan kita dah tengok batu-batu kan kita. Jadi rasa semangat. Begitu dalam kita mengaji untuk nak menambah kerajinan dan semangat kita, kecergasan kita lalu diletakkan. Siapa bersungguh akan dapat kelasnya 1, naiknya 2. Siapa bersungguh akan dapat 1, 2, 3. Dia ada pula dah hadiah supaya nak litansyid, nak menajinkan. Bukan arti itu kesungguhan. Bila sampai sini, ya bukan begitu. Untuk nak menajinkan. Sebagaimana dalam Islam mengajarkan kita, untuk kita nak menggalak anak-anak kecil kita supaya mereka terbiasa di dalam puasa, digalakkan dia puasa dan suruh dia main-main supaya dia lupa. Kan tak itu dalam Islam ajar? Dia main-main, dia apa supaya dia lupa. Tu satu targhib. Menggalakkan. Demikianlah kita adakan kelas, adakan pangkat itu supaya kita tu terasa cergas, rajin, semangat dalam kita nak menuntut. Setelah kita dapat, diberi pula kita ni jawatan ni supaya kita pikulkan. Sebab tu yang tak sesuai dalam kita nak pikul jawatan. Tak boleh Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan berkeahliannya, maka tunggulah kiamat. Kiamat as-sughra tu akan berlaku. Orang petani panggil kiamat belah. Petani cakap itu. Bila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli, nantilah kiamat belah akan berlaku. Tu orang petani panggil. Itu maksud daripada hadis fantadhiris sa'ah. Tunggulah saat. Yani saat berpecahan tak akan berlaku. Kerana diserah kepada yang bukan ahli. Sebab itulah bila kita dah ditanggungkan sesuatu, mestilah tanggungjawab. Contohnya bagi saya sendiri ni, Allah Ta'ala beri tanggungan guru. Maka kita tanggung dalam perguruan kita itu. Tanggungjawab murid-murid mari minta nak belajar, maka kita tanggung. Sebab itulah yang ambil peluang untuk keluar menjelajah dan sebagainya, merantau tu dia masa cuti begini saja. Tapi apabila buka tak keluar dah. Sebab tanggungjawab menjadikan wajib ain nasbah pelajar mai nak datang. Dan pula secara kita di sana di Fatani sana bila sebut pondok, berbezanya daripada sekolah pondok, semua tu berbeza. Semua yang datang untuk belajar hanya belajar kepada guru. Lepas pada itulah kepada yang pala telaah. Semua yang berada di pondok, baik besar kecil, yang alim, telaah, sampai hatta keluarga pun mengaji di guru. Oleh yang namakan guru tak boleh tinggal. Kalau guru tinggal, nanti murid pula lemah dalam mengaji. Guru kita tinggal semacam. Itulah sistem tu masih turun-menurun sampai ke zaman kita. Kita menerima daripada guru yang sebegitu caranya, maka kita sambung menyambung dan pakat kita guru kepada murid yang telah belajar. Bila nak balik, kamu kena mengajar. Buka pondok macam inilah. Tu berlapis-lapis. Tu kita di petani masih dia berjalan sebegitu. Itulah nak menyatakan kata tadi, tanggungjawab kita. Demikianlah. Jadi apabila munasabah dengan tadi, bagaimana peranan kita nak mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ialah terlebih dulu tak dapat tak boleh lari, tak boleh lepas darinya, mesti kita kena belajar ambil tahu tentang apakah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, apabila kita nak mempelajari, kita mesti tahu kitab yang nak dibicarakan ini apakah maudhu'nya.
Sebab tu setiap-tiap kitab sebelum pada kita nak masuk belajar, tahu dulu mabadi asyara. Mabadi asyara, kita nak start masuk tu mabda'nya. Sebagai nak start, kalau kita nak start dah mabda' dia tu nak start di mana? Kita kena tahu dulu ini ilmu apa namanya. Ilmu nahwu namanya. Apakah makna ilmu nahwu dan apakah bicaranya dan di manakah tempat ambilnya ilmu ini, mustanad dia, dan apakah faedah ilmu ini dan apakah hukum bicara ilmu ini, itu panggil mabda' dia. Dan siapakah yang menghantarkan wadih ilmu ini, dan yang menghantarkan ilmu ini tu apakah latar belakangnya, tu nak memahami. Tetapi kita orang awam tak sampai ke begitulah. Yang mana kita nak berguru kepada guru yang begitu, bahawa kita tu selamat. Walaupun kita baca kitab, kadang-kadang membaca rupa kitab Torah, tapi kita hawilkan kepada jalan yang lain. Sebab kita tu sudah pergi kepada pegangan lain. Walaupun kita pegang kitab Torah, pegang kitab Faridatul Faraid masalah, pegang kitab Aqidatul Najin, tapi bila kita baca, kita duk erat dalam tu. Sebab kadang-kadang kita tak memahami kaedahnya. Oleh yang demikian, untuk kita nak belajar sesuatu ilmu, kita nak tahu macam tadilah. Itu ilmu akidah dan lain-lain ilmu. Setelah itu, apabila kita belajar dari segi akidah, kita tahu dalam kitab ada sebut, jika dia buat perbezaan. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah bersalahan bagi dia sebut. Kita nak angkat contoh seperti kadang-kadang sama-sama ahli sunnah, apa dia ada juga berkhilaf, tapi kita ingat sebagai kaedah hak yang berkhilaf sama-sama ahli sunnah ba'akidah itu dipanggilkan furu'ul aqaid, bukan usulul aqaid. Jadi bila furu'ul aqaid samalah dengan furu' fiqh ni. Sebab tu dia ada khilaf, maka khilaf itu adalah rahmat, bukan khilaf itu menyesat. Rahmat. Jadi menepati kata kita dapat di beberapa jalan. Seperti kita nak pergi, ini jalan highway, ni jalan ni boleh kita, apalagi di zaman kita ni banyak sangat kenderaan perlu kepada jalan yang banyak. Itu furu'. Sama ada furu' dari segi fiqh dan juga furu' dari segi akidah. Adapun usulul aqaid, dia tidak khilaf. Tidak khilaf di sama antara ahli sunnah wal jamaah dan juga dengan semua muslimin, walaupun akidah lain pada ahli sunnah. Bila usulul aqaid, seperti esanya Allah, adakah firqah lain daripada ahli sunnah tu mengatakan Tuhan berbilang? Tak ada siapa. Kalau kata Tuhan berbilang, itu bukan muslimin dah tanggallah Islamnya. Dan juga adanya Allah, wujudnya Allah, hukumnya wajibun. Supaya kenal hukum sifat Tuhan. Jadi maksud kata awal agama asasnya ialah kenal Allah. Bagaimana kenal Allah sedangkan zat yang laisa kamitslihi syai'? Nak kenalkan hakikat zat Allah tak mungkin. Tak boleh. Maksud kenalkan apa nama Allah, yakni kenalkan hukum sifatnya. Kedua dua mudah. Kenalkan hukum. Masalah kita jadi kalau ngaji kaedah susunkan mubtada khabar. Umpama wujuduhu ta'ala, adanya Allah itu hukumnya mai khabar. Maudhu' mahkum. Musnad ilaih, musnad kalau mengaji ilmu ma'ani. Bila kata wujuduhu ta'ala, mengaji orang kata mubtada, khabarna hukum ni. Ini mahkum alaih. Mana mahkum bih? Adanya Allah itu hukumnya wajib. Tu mahkum bih dia panggil. Tu kena hukum itulah maksud kena Tuhan. Bagi kalau dikatakan Tuhan ada ke tak ada, tak tahu. Kena ada tu. Jahil. Tapi jahil selapis, dia panggil jahil basit, tak tahu.
Kalau kata Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Tu jahil murakkab bertindan-tindan lah tu. Nah, itu kufur. Bukan haram saja. Nah, tu kita nak tahu hukum macam mana? Ada Allah tak apa hukumnya? Wajibun. Ada payah kenal hukum sifat. Setengah pada sifat Allah ada. Wujud tu sifat Allah. Hukumnya wajib. Bila terkenal situ, mai kita akas. Mai kita mai muqabil. Ada kita. Wujuduna. Saat ni ada Allah. Wujuduna. Ada kita. Maksud dengan kata ada kita, yakni ada makhluk bukan hanya manusia. Ada kita, ada makhluk. Hukumnya jaizun. Lain hukum tu. Yang harus bukan wajib. Itu sebagai tahap-tahap. Tapi bila kita buka jalan lagi, panggil juga wajib akal yang aridi. Tak orang pandai ada ke buka jalan adalah. Tapi sebagai muqaddimahnya, tu perbezaan. Itu payah kenal Allah, kenalkan hukum sifatnya. Begitu juga esa Allah, apa hukumnya? Wajib. Kalau soal lagi, ada Allah, apa hukumnya? Hadisun ke qadimun? Yang baharu ke yang sedia? Hukumnya qadim. Begitu juga esanya Allah, apa hukumnya? Qadimun, azaliyun, yang sedia. Apa makna yang sedia? Yang tidak ada permulaan baginya. Itu panggil kenal. Kalau apakah ada Allah tak tahu, itu tak kenal. Itu je panggil kenal Allah. Hingga kita orang awam ni sekadar boleh jawab sekadar tu, tak apa dah kita orang awam. Ditanya lagi apakah dalil yang menunjuk atasnya alam ini. Kita inilah tengah pada dalil yang menunjuk atas ada Tuhan punyanya. Tapi cuba huraikan, saya tak pandai nak hurai. Itu panggil dalil ijmal. Ataupun sekadar hurai tu dapat. Hurai. Bila orang lentangkan, iktiraf. Bagaimana kalau begini, macam mana kalau begitu, macam mana? Saya hurai sekadar tapi untuk nak melepas tu, saya tak pandai. Itu panggil pandai dalil ijmal. Nasbah orang awam, okey. Okey. Tapi di samping ramai-ramai mesti ada lagi yang pandai dalil tafsili. Dalil boleh menghuraikan serta boleh menolakkan kalau syubhat yang datang. Itu fardu kifayah. Dalam seramai-ramai mesti kena ada, kerana disediakan, dicadangkan takut timbul syubhat datang mari. Kekeliruan yang mengeliru, maka yang ni wajib mempertahankan. Tapi untuk menjadikan makanan harian, tadi dalil ijmal. Begitulah apa yang fardu kifayah. Naik seperti dalil tafsili. Itulah di antaranya kita belajar dan mengaji di pondok-pondok. Adapun dengan bentuk begini sebagai apa ni, majlis mendengar. Itu saja. Tapi untuk kita kena ta'allum. Ta'allum tu kan kita orang tua-tua, umur dah lewat ni, tak tepat dah kita nak duduk dalam maqam ta'allum tu kepada orang muda-muda yang masih cergah, yang belum datang kesibukan. Itu ketika itu kita rebutkan masa. Sebab tu dijadikan, kalau kita sebagai orang muda untuk nak belajarkan ilmu syar'i, bila sebut ilmu syar'i iaitu ilmu usuluddin sebagai asas iman, dan ilmu fiqh sebagai masalah caraan Islam, dan ilmu tasawuf itu bercara panggil dalam ihsan. Jadi syarat dalam hadis, apakah iman, apakah Islam, apakah ihsan, kan? Jibril alaihissalam datang dengan rupa manusia, pergi dengan rupa tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ia nak mengajar. Sebab lepas pada tanya apa iman, Islam, ihsan, Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya lagi, bilakah nak kiamat? Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukan aku yang ditanya ini lebih tahu daripada yang menanya. Arti sama aku dengan kamu. Kamu tak tahu bilakah masanya kiamat yang tentu, aku juga tak tahu.
Ini setengah pada ghaib yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Masta'sarallahu Ta'ala bi'ilmih. Allah barang yang tertentu oleh Allah juga yang tahu, dia tak bagi tahu pada yang lain. Hatta Nabi mursalin pun tak tahu. Sebab tu dia jawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Lalu dia tanya, apakah tanda-tandanya kiamat? Itu. Sudah selesai dengan ringkas cerita hadis itu, keluar pergi. 3 hari kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku berjumpa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, Umar, mun tahu tak orang yang menanya kemarin tu siapa? Mun tahu tak orang yang menanya kemarin tu siapa? Kebetulan Umar duk musyrik dah. Bahasa ajib dah orang ni, siapakah yang menanya? Bila Nabi tanya, mun tahu tak siapa yang menanya kemarin? Umar kata Allah wa Rasuluh. Ini secara beradab sahabat kan. Dia serah balik. Allah dan Rasulullah yang tahu. Maka Nabi SAW kata, itulah ia Jibril. Dia datang akan kamu mengajarkan agama kamu. Mari rupa tanya aku. Tapi sebenarnya nak mengajarkan kamu. Mengajar apa? Dinakum. Mari mengajarkan agama kamu. Lalu ulama istinbat daripada hadis tadi, tak kala datang kata Jibril mari mengajarkan kamu agama kamu. Maka dia apa aja? Iman, Islam, ihsan. Sebab bila sebut ad-din, agama, ulama katakan agama itu melengkapi akan 3. Iman, Islam, ihsan. Tu agama. Iman sebagai asas tapak untuk kita nak membangunkan ni. Nak membangun dia kena bangun bangunan di atas tapak. Tapak tu Arab panggil asas, kita panggil tapak. Tapak ni penting ni. Yang nak jadi kukuh, bangunan yang nak kukuh ni bina atas tapak yang kuat ni. Sedangkan tapak ni nampak dengan pandangan mata. Tak nampak di kambuh, dalam bumi, dalam tanah tu. Ada nampak ni bangunan ni. Eloknya, elok ni hiasan, adab, tu elok. Besarnya bangunan, tingginya, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ini kita dapat bangunan. Solat, bangunan. Tu Islam. Iman sebagai asas, tapak. Sebab tu panggil asluddin. Asasuddin. Tapi kita masyhur usuluddin. Walaupun mantulah jamak. Usul, mufrad, asl. Satu lagi asas. Kita jadikan Melayu tapak. Tapak agama. Tu iman. Nah, lepas pada tu Islam. Islam tu apa dia? Bangunan. Sebab dia kata buniyal Islam. Dibinakan. Kita campur Arab. Dibinakan. Kalau Melayu betul? Dibangunkan. Bila dibangunkan, nak dibangunkan tu atas tapak tadilah. Sebab kalau tak ada tapak, bangunan tu kalau tak ada tapak, macam bina atas air begitulah. Macam apa dia? Apa nama kapal layar atas air, lapung atas air. Rumah lapung, rumah pelapung atas air. Kan ada di bawah air, hanyu, apa dia panggil hanyu, haim. Kemana saja dibawa. Sebab tak ada asas, tak ada tapak. Tapi kalau asas walaupun dalam laut, tengok wak jabatan lah. Jemerang laut ke main tu. Tapi kan kena asas tu. Di dasar laut tu, gali turun dalam tu. Siapa bangunkan bangun. Jabatan. Boleh. Lalu beratus-ratus ribu kereta atasnya brum. Kukuhnya. Kena asas. Cuba letak pelapung gitu. Tak hanya biji. Tu. Itulah di antaranya iman itu asas. Islam itu bangunan. Itulah panggil masalah amal tu. Innal ladzina amanu wa amilu. Amilu tu sebagai bangunan. Tengok orang yang bukan Islam bila nak dijadikan Islam, dia kena kata apa dulu? Asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih. Maka asyhadu ini ucapan lidah. Juga bangunan. Ini bangunan, bukan asas. Asasnya makna bagi asyhadu alla tu ada di sini. Sama dia ucap tak ucap pun makna ada di sini. Dia panggil ada.
Hingga ucap tak ucap, tengok kalau dia uzur. Sudah dia yakin, dia kenam, dia mengaku betul-betul tapi dia tak sempat nak ucap. Dia panggil yudayyanu, diserahkan urusan kepada Allah SWT. Tapi kita nak berjalan hukum zahir, tak dihukumkan dia tu Islam. Sebab dia tu orang bukan Islam. Tiba dia yakin tapi dia tak ucap. Kita tak boleh hukum kata dia tu Islam. Sebagaimana cerita yang tempat kita makan nasi tadi. Apa dia? Tuan kedai tadi. Mamat tadi. Nasir tadi. Dia cerita ayah dia Islam sebelum berucap sebelum beberapa jam meninggal. Sebelum bila lepas pada dia ucap 3 jam gitulah dia meninggal. Maka jadi segi hukum agama kita, hukum kata dah Muslim. Segi hukum agama. Nah, dah Muslim, dah Islam. Tapi peraturan undang-undang belum dia daftar nama Islam. Belum dia dirasmikan, maka undang-undang tak boleh nak dikebomi, diperkuburkan kubur muslimin. Itu undang-undang. Kan? Undang tak boleh masuk nak tanam dia, nak kebomi ke dalam perkuburan muslimin, tak boleh kerana belum didaftarkan nama muslimin, belum kan dia dirasmikan. Tapi diisi hukum agama dah Muslim. Tapi kalau dia ucap tu dengan ucapan saja hati dia tak terima, hukum zahir kita Muslim, batin dia serah kepada Allah. Wal amru mufawwadun ilai. Hakikat sebenar serah pada Allah. Sebab tu munafik dihukum mukmin juga. Nashhadu innaka la Rasulullah. Sebab dia ada ucapan. Tapi Allah kerana dia tahu, dia kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan ayyubayyinu. Syahadah daripada Allah mana tabyin, bayan, i'lam. Mana Allah memberitahukan bahawa munafiqin tadi sungguhnya dusta. Ucapan dia tu betul. Susunan tu, kalam tu betul. Nashhadu innaka la Rasulullah. Lagi pula ada balaghah. Siapa dia kata nashhadu innaka taukid. Mari taukid pula belakang. La Rasulullah. Kemarin. Maka ucapan tu betul sebab Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu Muhammad bahawa mu itu adalah rasul Allah sungguh. Dia ucap tadi makna ucapan dia tu betul dengan wakil, tapi tak betul dengan hati dia. Diri perkara ia okey kat sini kata. Kami menyaksikan, kami mengaku bahawa engkau itu Muhammad adalah Rasulullah. Ucapan itu betul susunan kata-kata. Dan betul dengan wakil diri perkaranya Rasulullah sungguh. Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tapi Allah nak menyata lagi wallahu yashhadu. Dan Allah menyaksikan, yakni Allah menyatakan, memberitahukan bahawa innal munafiqina lakadzibun. Tak kala dia bercakap dengan taukid, Allah juga guna taukid. Innal munafiqina lakadzibun. Sehingga mereka dusta. Dusta apa? Tidak kebetul ucapan dia. Betul ucapan. Wakil pun betul, tapi tak betul dengan hati dia. Kan hati dia lain. Hati dia lain. Ini sebab dia kata apabila kita ada kalimah ucapan tadi, hukum zahirnya Muslim, mukmin. Adapun batin serah pada Allah. Wallahu ya'lamu bid-dhamair. Yauma tublas sarair. Allah Ta'ala katakan akhirat esok hari akan lahirlah segala rahsia-rahsia. Tak dunia nak tutup rahsia. Nak mesembunyi rahsia, akhirat bungkar habis segala sarair. Maknanya kita takut akhirat. Kita orang mukmin ni, sebab tu dia ajarkan kita satu sebagai asas beriman dengan adanya hari akhirat. Hari akhirat, hari balas. Sebab panggil maliki yaumiddin ayil jaza, hari balas. Bila kita orang mukmin, kepercayaan kita dah ada, serta pula kita tak lupa kena akhirat. Sebab tu kita nak buat sesuatu jadi takut. Ada khasyah, ada seriau. Sini panggil seriau tak? Seriau. Khasyah. Dekat dengan Arab. Zalika liman khasyiya rabbah.
yang demikian disedia bagi orang yang ada seriau. Seriau ni lebih pada takut. Takut ada tapi tak seriau. Seriau ni Allah takut lah. Lebih pada takut lagi tu khasyah. Sebab tu laisal ilmu bi kathrati riwayah. Bukan ilmu yang diiktibar itu dengan banyak riwayat. Kalau kita belajar apa ingat utul nak riwayat itu, riwayat ini, soal itu boleh jawab begitu dan begini. Bukan ilmu dari banyak riwayat. Laisal ilmu bi kathrati riwayah. Walakin innamal ilmu bi kathrati khasyah. Ataupun bil khasyah. Hanya ilmu yang diambil tiba itu ilmu dengan bersepakai dengan seriau tadi. Itulah. Jadi apabila kita nak faham begitu, kita kembali balik kepada percaraan kita. Itulah bila sebut agama melengkapi iman, Islam, ihsan. Iman merupakan asas dan tapak. Islam itu percaraan di dalam hukum syariat yang zahir. Termasuknya ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Semua tu imarah. Tu masalah bangunan bina atas asas tadi. Tengok, orang jadi pemimpin pemerintah banyak tak ada niat. Raja-raja tak ada niat tapi tak beriman. Tak ada asas. Kita orang mukmin ada asas, apa pula amalan tu. Sebagai bangunan dibina tak apa. Lepas tu dia tak cukup lagi, kena ada satu lagi, ihsan. Tapi ihsan ni bukan syarat bagi sah. Bukan syarat bagi sah iman. Bukan syarat bagi sah Islam. Hanya syartul likamalihima. Syarat bagi sempurna. Ni macam masjid. Kita katakan asas tapak dah kukuh. Naik bangunan pula dengan tiang pun yang cukup hebat. Tetapi untuk nak hias tengok ni. Bukan jidar biasa. Ada pula dia panggil apa ni? Ukir-ukiran. Ini apa ni? Nak menghias. Walhal kalau biasa pun tak ada apa cukup dah. Bumbung pulaknya sebagai tutup daripada hasil panah. Sebab pada zaman Nabi SAW, masjid tu hanya dengan daun tamar. Tapi tempat kita sini kerana hujan, kerana apa? Ada pula untuk bubung atap. Maka di samping atap tengok ada hias-hias pula ni. Ini ihsan. Nak mengelakkan. Elok macam ni. Tu. Dia mari pada ihsan. Begitu kita ada iman dah, kita ada Islam dah, nak sempurna Islam, nak sempurna iman, ada ihsan. Ihsan ni lah kita mengaji bab batin. Setelah kita i'tikad ada Allah tu yang ada, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa dengan hukum bicara oleh usuluddin, mari ihsan pula macam ihsan. Kita pandang ke bahawa ada hakiki itu Allah. Yang lain majaz. Kita nak pandang ke musyahadah bahawa segala harta benda kurniaan yang diberi ini sebagai majaz. Pinjaman yang diberi oleh dia. Kalau dia tarik balik, hak dia. Kita alhamdulillah ala kulli hal. Dia bagi, kita jaga amanah dia. Dia ambil balik, hak dia. Tapi Nabi Ayub tu ketika dihilangkan harta-harta, alhamdulillah. Iblis nak menyusahkan dia. Minta izin daripada Allah, Rabbi sallitni ala Ayyub. Allah izin ke dia. Siapa dia membakarkan segala harta Ayub habis. Segala binatang peliharaannya, apa dianya, segala perhomaannya dan penjaga pengawalnya habis. Bila sampai cerita kepada Ayub, alhamdulillah. Tengok Ayub, alhamdulillah. Sebab kita kalau cerita rumah kamu habis dah kebakaran, alhamdulillah, Allahu akbar, sembahyang, sujud syukur. Orang tak sampai situ mana alhamdulillah, sembahyang pun kita tinggal. Ni dek gini rumah kamu ada berlaku, habis. Kita tapi orang sampai makam tu alhamdulillah, masya-Allah. Gila mu kita kata tak sampai. Gila. Apa rakyat habis dah kebakaran, anak mu kemalangan, alhamdulillah. Jadi rupa-rupa sepenasib baik anak mati gitu. Kau macam mana? Tidak, bukan arti begitu yang kita tafsir begitu. Kita orang tak sampai ke makam tu. Bagi orang sampai mati di kerana amanah Allah. Kita nak jaga amanah bukan ringan. Berat pikulan tanggungan kita ni.
Tiba-tiba Allah ambil. Oh, alhamdulillah. Kita dak pikir barang berat. Mari saudara kita, mai ambil setengah, aku nak ambil setengah. Tidak kena marah. Kita dak bawa, mai aku nak tolong bawa. Marah kau itu? Tidak. Oh, alhamdulillah, mau tolong kurangan sikit. Mari lagi ambil habis tinggal kita jalan kosong. Alhamdulillah kita jadi kosong. Itu. Jadi mana amanat Allah ambil. Senang, kita tak payah lagi kita bertanggungjawab. Kemudian pada tu Allah izin pula kepada iblis lagi dia marah kerana tidak apa dia ni menyusah, tak rasa susah Ayub. Dia izin pula putus ke bangunan begini. Putus bangunan, anak-anak di bawah kebetulan dengan beri penat. Habis mati. Kata 7:30, kata setengahnya 12. Habis sekaligus. Allah harta dah habis, anak pula mati. Alhamdulillah. Sebab tu Allah Ta'ala puji, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah dapatinya Ayub itu orang yang sabar, tabah, redha dengan apa qada penentuan telah aku menentukan. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu huwa, ialah Ayub. Panggil takdir al-maqsus bil madh. Sebaik-baik hamba ialah Ayub. Sebab innahu, kerana sesungguhnya Ayub ini awwab, sangat raja', sangat kembali pada Tuhan. Hilang harta tak ada pergi ke situ, kembali. Alhamdulillah. Kematian anak tidak pergi ke situ. Alhamdulillah. Kita kereta kamu dicuri. Alhamdulillah, senang aku berjalan kaki. Itu dah. Hei, kalau buat-buat boleh lah. Buat-buat je. Kesungguhan tidak. Ini ayat tamakam tu kita tak boleh nak mengakak ke diri sendiri, tak boleh. Waktu Allah lah yang mengakak kepada siapa yang akan. Itu makam ihsan. Maka nak sampai ke situ, kita ada laluan dia. Takkan kita nak mengaji daripada tak tahu, nak mengaji kelas 8 selalu. Mai masuk kelas 10 selalu. Mana boleh, kita tak kenal pun ABCD. Nah, kelima satu-satu tak kenal, nak masuk kelas 10. Mana boleh, kena lalulah 1, 2, 3. Serah diri kepada guru yang mengatur, yang mengajar. Lepas tu tengok gurulah. Yang ni patut diangkatkan, patut ni serah pada guru. Demikian secara tarbiyah kita itu masuk kelas. Dalam mengaji ilmu usuluddin, apa dulu perlu kita belajar secara kita orang awam. Juga ilmu fiqh, apa yang perlu kita buatkan. Sebagaimana ajar Nabi SAW kepada al-musi'i salatah. Kan? Seorang yang masuk dalam masjid salat. Nabi tak tengok. Tak kata apa, tengok je. Sudah, mari beri salam kepada Nabi SAW. Nabi jawab salam. Irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Masya-Allah. Maknanya engkau kembali semayang lagi. Kita cakap apa? Semayang semula. Petani kata mu semayang semula. Sebab fa innaka lam tusalli, kerana engkau sungguhnya engkau belum solat. Kamu solat sudah dah, yang kata belum solat. Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Tukar makna mudhari' kepada makna madhi, arti belum kamu semayang. Yang ni pun semayang kali yang kedua. Setelah selesainya solat yang kedua, macam tadi juga Nabi SAW kata, irji anta fa innaka lam tusalli. Irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Manakah belum solat lagi? Dah 2 kali belum solat. Solat pula kali yang ketiga. Perkataan yang sama juga. Mana kau belum solat dah 3 kali. Lalu dia pun mengaku dah saya tak pandai dah selain padam ni. Baru dia ajar. Pas cara ajar orang awam nak ajar macam mana? Tak ada kita kata ajar orang semaya tu habis ajar daripada wajah tu pun selalu kama solat. Itu kita. Dia orang awam, dia orang baru, apalagi dia baru masuk Islam. Masalan, kita ajar dia, kamu dah jadi Islam. Kamu kena adalah solat. Pasal tak pandai solat, ikut je dulu. Nanti ikut aku dulu. Aku buat gini, mau buat gini. Apa yang boleh kata, mau kata. Kalau boleh kata Allahu Akbar, boleh kata tak? Dia tu boleh. Allahu Akbar. Lepas tu baca-baca ayat. Saya tak pandai mau diam.
Tu panggil ajar awam. Mendiam. Bila aku tunduk gini, mu tunduk. Apa yang tak mana, diam saja, diam. Lepas pada tu manusia ni, dia nak pergi dengan tak pandai boleh. Tengok kita pergi pada awal, aku tak tahu jalan, mau bawa. Dia bawa ni dia tanya, ni pergi ke mana ni? Jalan ni terbit mana? Maksud ni, dia tanya, akhir dia boleh bawa sendiri. Tu dia ajar, iza qumta ila shalah fakabbir. Dia ajar. Bila mu mau iza qumta ay aradtal qiyam ila shalah, apabila mu mau berdirikan sembahyang, fakabbir, dia tak ajar juga lafaz apa takbir. Kamu ucap keagungannya. Maka tafsiran tubik situ khilaf di kalangan ulama kita. Kita mazhab Syafi'i dan jumhurnya kata murad dengan kabir, yakni khas dengan lafaz takbir. Maka lafaz takbir Allahu Akbar. Hingga mazhab kita ni jadi ketat sikit di sini, tak memadai lafaz lain daripada Allah dan Akbar. Kan? Kalau kita tukar walaupun maddah yang sama tapi tukar sirah dia panggil. Akbar. Sirah dia panggil isim tafdil dalam mengaji kaedah. Tapi kita tukarkan sirah dia mubalarah. Allahu kabir. Tak jadi. Kena khas kepada akbar. Tapi kalau dijadikan dia sifat tak apa. Allahul kabir wa akbar. Tak apa. Yang tepat kiranya Allah dengan akbar. Al-kabir sebagai selitan dia. Tak lebih pada 3 kalimah boleh. Tapi kalau pergi mazhab lain, asal kemandah tu walaupun sirah lain pun tak apa. Kalau pergi kepada mazhab Hanafi, asalkan perkataan menunjuk atas mengagungkan Tuhan. Walau tukar nama Tuhan Allah kepada nama lain pun. Ar-Rahman Akbar jadi Allahu Azim. Masalah. Kan? Ini mereka kata bersabit dengan furu'. Ada pendiri solat tu sendiri, waktu masuk dalam usul. Usul macam mana? Iktikad kita mesti iktikad solat 5 waktu adalah fardu wajib atas setiap orang mukallaf. Yang muslimin kat situ pasal nak keluar adalah percaraan kata wajib tak sakut dengan kafir itu kita hurai di sana. Baik. Itu di antara lain. Maka dengan ia demikian, untuk kita nak mengerti satu-satu ilmu, dia ada asasnya kan. Ada asasnya, ada pula kelas-kelas daripada hak fardu ain, fardu kifayah. Maka nak sebagai awam ajar dulu sekadar untuk pegang dia tu sah. Sebab itulah digalakkan kita supaya kita belajar dalam satu-satu ilmu mengikut jalanan. Kita nak tahu ahli sunnah, kita belajarlah mengikut daripada guru ahli sunnah wal jamaah. Maka gunakan kitab tu. Maka bila guru tu ahli sunnah jamaah, walau dia pegang kitab bukan ahli sunnah pun dia boleh ajar. Dia menyatakan ini bukan pegangan kita. Contoh begini, kalau kita mengaji zaman sekolah dulu, panggil mengaji madah cara ilmu kajian tu. Apa ilmu panggil apa? Ilmu cara ke alam dunia. Kalau kita mengaji, dia apa dia? Dia tak ada Tuhan kan? Semua ni kejadian dengan sendiri. Ini ada dengan sendiri. Kita mengaji, tahu kata ini sendiri. Tapi bila kita mengaji, ni pegangan bukan kita pegangan orang Islam ni. Ini cara mengaji ilmu keduniaan. Tapi bila di soal tu periksa, kita nak jawab macam mana? Siapa jadi langit bumi tak ada jawab Allah, periksa jatuh. Kena kata sendiri jawab kita, tapi cara jawab untuk nak lulus ke pengajian. Akidah kita semua Allah yang menciptakan. Mana? Cuba kita tak mengaji agama, mengaji ikut tu terus. Akhir tak ada Tuhan. Ni kalau orang Islam pun kufur. Itulah sebab tu menjadi wajib ain atau fardu kifayah atas sebagai mabda' dalam setiap ilmu itu tadi. Maka sebagaimana tadi, bagaimana peranan untuk kita nak mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita mesti tertupu kepada ta'allum, belajarlah dalam medan usuluddin atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah kepada guru yang mursyid. Sebab syarat kita nak dapat ilmu itu selain pada zakat, cergas, cerdik,
Ada hirs, ada loba hati untuk mendapatnya, dan ada pulanya ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Ada pula bulghah, perbelanjaan dalam membelanja dan masa kita belajar. Dan ada pula irsyadu ustazin, pandai tunjuk ajar guru. Ini tepat. Kalau kita pergi berguru dengan buku ahli sunnah, sudah. Nah, ngaji pada guru itu duduk atas arah, sudah. Ada satu tempat dia ada mengajar tadika. Anak-anak balik, ayah, mak, Tuhan kita ada tangan mak, ada kaki mak. Mak dia kata, jangan. Budak, jangan tak baik kata kita. Cikgu ajar. Cikgu mana ajar? Tengok. Akhirnya dihalau keluar daripada mengajar. Itu. Dia didik. Nah, itulah nak menyatakan sebagai contohnya begitu. Jadi kita bila kita faham, bila soalan data kekeliruan syubhat, semoga-moga jawapan bina data ahli sunnah tadi. Semuanya tupu pada Quran dan hadis. Quran dan hadis juga jadi sesat. Apa maksud? Ini bila bawakan tak betul dengan jalan, jadi sesat. Sebab tu ada satu riwayat, satu kali Nabi SAW duduk dalam rumah, Jibril masuk ke rumah. Muhammad, kamu kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dapat kalimah istirja'. Nah, kita guna selalu bila berlaku kematian seseorang, apa kemalangan ke, kita pun kembali pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuatu perkara yang berlaku tak membetulikan. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa Musa kata begini? Kerana umatmu akan rusak. Umatmu akan rusak. Lalu ia tanya, rusak apa aku tinggal Quran dan hadis? Kalau aku mati, aku tinggal kitab Allah. Aku tinggalkan jalanan yang ditunjuk ajar oleh aku, bentuk perkataannya dan perbuatannya. Maka kata Jibril, dengan Quran hadis itulah. Ni dia jawab. Contoh banyak. Kita bila uzur sakit, kita perlu pada ubat. Tapi cara nak makan ubat ni asal hantaran ubat ni untuk apa? Untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang menasabah dengan ubat tu. Tu untuk dia. Tapi ubat yang sama, kalau kita guna ubat tapi tak kena cara guna, bagaimana jadi? Tak jadi bahaya. Sebab tu kena periksa doktor. Kita beli ubat makan secara kita makan. Dah kita ni uzur, ubat yang sepatut makan 2 biji. Tapi nak cepat hilang 5 biji, 6 biji. Macam mana jadi? Ubat sebenarnya. Ni pun ayat Quran, hadis, tapi tak belajar dia. Telan-telan je kita, belalak mata. Ni. Kalau tadi kata belalak mata, mana kata bahaya. Sebab ubat dia ada keterangan kat situ. Ada apa dia? Larangan dia. Kalau polisi ada tulis kamter kan. Ni suatu apa dia? Amaran. Dia tulis pula dengan warna merah. Di ubat tu dia tulis, ubat ini berbahaya. Apa jual apa dah berbahaya? Takkan salah undang-undang salah, patut report ni salah ni royak siada. Ya antrai bahasa Siam dia guna. Ini ubat berbahaya. Pada berbahaya apa jual ada bahaya. Dah nak nyata kata ubat ini ubat untuk menyembuhkan menghilangkan penyakit 1 2 3 4. Tapi cara gunanya 1 2 3 4. Kalau tak pandai, tak tanya doktor tu. Begitulah kita dalam ilmu agama lagi halus pada tu. Kita nak pegang macam mana? Mesti kena tanya orang pandai dalam medan tu. Jangan guna sendiri. Ini ambil kitab, baca sendiri, baca surat, buku sendiri. Kita tak tahu ibaratnya. Ini. Nampak dengan hadis kata tadi, dengan Quran dan hadis itulah sesat umatmu. Sebab kita digalakkan innamal ilmu bitta'allum. Mesti kena berguru. Yang guru yang irsyadu ustaz, dia panggil irsyadu ustaz. Mana guru yang mursyid. Macam mana kita nak mengaji nahu, di guru tak erti nahu? Kita nak mengaji tajwid macam mana, guru tak pandai tajwid? Kadang-kadang guru pandai dari segi membaca Quran, suaranya merdu, bacaan sebutannya betul, tapi kaedah dia tak belajar, dia tanya mana ikhfa, tak tahu. Tapi baca betul.
Kan? Tu banding-bandingan. Lalu tu ulama menggariskan setiap ilmu dia ada punya istilahat. Itulah di antara jalan selamat kita. Simpulannya naklah kita belajar setiap medan ilmu. Dengan itulah semoga kita tu terpelihara daripada syubhat dan keliru, dan bukan saja terpelihara sendiri, juga boleh jaga dan bagi orang lain. Itu sebagai berkaitan dengan peranan tadi. Parti iringi yang kedua tadi apa? Yang tu dah tu berkaitan dah tu. Karena amal dengan amal maksudnya caraan Islam. Bila amal dia tupu pada rukun dan syarat. Ikut kita mengaji bab apa? Mengaji bab ibadat. Sembahyang ada rukun dan syaratnya. Kan? Puasa ada rukun dan syarat. Tu bab ibadat. Kita beralih pindah daripada bab ibadat kepada muamalat. Jual beli, ada rukun syarat tak? Rukun syarat mana kena ada bai' si penjual. Mushtari, ada si pembeli. Ada saman, ada musman, benda yang nak dijualkan mabi'. Tiap-tiap satu dia ada syarat pula. Syarat mabi' nak sah dijual beli tu apa syaratnya? Boleh tak nak jual barang yang belum ada? Itu syaratnya. Tengok kita nak jual buah-buahan masa putih, belum masak. Syarat tu taruh kebimbangan. Kerana jual beli ada padanya gharur, ada padanya tipu daya. Kerana tukar menukar pada asal. Baik artinya muawadah, tukar menukar. Kalau orang zaman dulu dia tukar menukar benda dengan benda kan. Dulu kan banyak mata benda kurang mata wang. Orang hulu dia ada harta benda, buah petai durian, bawa petai durian turun ke pasar, ke kedai. Orang kedai nak apa? Tukar dengan apa? Pergi kepada orang hilir ada ikan ada apa, kepada sawah padi tukar dengan beras. Dia panggil jual buah dengan beras. Jual ikan dengan beras. Yang ni perlu kepada lauk, yang ni perlu kepada nasi mengenyah. Tukar menukar tu panggil jual beli. Tukar menukar. Kemudian bila mata wang tukar benda dengan mata wang. Maka nak tukar menukar syarat terhati di atas taradin. Apa taradin? Bersetuju antara si pembeli dengan si penjual. Kata orang yang menjual, saya nak jual air ni sebotol RM1 ataupun RM2 air sebotol. Maka beli tak, ya saya mau. RM2 saya mau. RM1 tak boleh? Tak boleh RM2. Saya setuju. Bayar RM2 ambil. Reda mereda. Cuba kata RM2 saya nak RM1 tak boleh. RM2 ambil RM1 tak ambil lagi. Tak boleh, tak sah kerana tak reda. Kalau orang Arab haram. Berapa ringgit? RM2 halal. Kita letak RM1 haram. Tengok kan dia tak reda. Tu bab muamalat ada rukun dan syarat. Pergi ke munakahat pula, menikah kahwin rumah tangga. Nak jadi ke menikah kahwin kena ada rukun syarat. Kan? Rukun bagi berkahwin tak apa. Zauj, ada lelaki yang nak jadi suami, dan ada zaujah, perempuan nak jadi isteri, itu rukun dia. Kalau itu bila rukun dia kena ada zauj, ada zaujah. Kalau zaujah dua, jadi tak menikah. Puan sama puan. Tak jadi, bukan rukun dia. Rukun dia kena zaujah. Laki dan puan. Menikah laki sama laki. Jadi ke dah agama? Tak jadi. Rukun dia kena laki dengan puan. Lepas tu syarat pula. Syarat laki dengan puan tu laki dah, puan dah. Tapi dua ni macam mana? Dua beradik. Tak boleh, syaratnya kena bukan mahram. Ni. Ini tu maksud dalam cara amal soleh. Tu bab munakahat. Apa pula perempuan yang katakanlah ajnabiyah dah. Syarat pula janganlah perempuan itu dalam iddah orang lain. Kan? Kalau kahwin dalam iddah ternyata tidak sahnya. Demikianlah setiap agama kita dia punya lagu tu. Maka tahu ke rukun syarat ni fardu ain kita nak belajar. Begitulah setuju pada bab imarah. Apa dia ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Hak tu yang mesti tahu dulu. Tentang nak mengelakkan ihsan tadi, nak ikhlas batin, nak khusyuk, tu dia nak pergi kerana Allah. Tu hak ihsan, hak ihsan.
Kalau kita solat, rukun dia cukup. Ada dengan takbir, bacaan Fatihah betul dalam bacaan, cara rakaat tengok sifat-sifatnya betul, sujud syarat-syarat pun betul, hukum zahir sah ataupun jadi solat itu. Bina atas syaratnya suci daripada hadas yang tak dimaafkan kan. Ada menutup aurah dan hadap belah, hukum sahih ay yu'taddu bih. Ma yu'taddu bihi wa yu'tabar. Maka semaya itu sah. Bila sah, lepas gugurlah tutup dan wajib. Tak payah semaya lagi. Sah. Hingga sampai haram semaya lagi kali kedua. Mereka dengan syarat yang ada. Tengok. Tapi kalau tak cukup syarat, tak sah. Atau ada pun ihsan, dia semaya ikhlas ke tidak. Hak tu hak batin tu ihsan. Kena ikhlas kerana Allah. Kerana ada salah, kerana malu kau orang tu, malu takut kau yang tu. Tak ada ikhlas lagi, tapi tak apa, hukum zahir sah. Kan? Tu dia. Tu mana ihsan di situ. Yang sakut dengan batin. Begitulah kita munakahat, berkahwin. Tengok hukum sah dan rukun. Kerana apa kita kahwin? Kerana syarak suruh kita kahwin. Man istata'a minkumul ba'ata. Falyatazawwaj. Siapa mampu dengan bawa ada perbelanjaan isi kahwin, ada pula bayaran harian. Kalau kita nak pakai kereta, ada yang boleh bayar muka, dia boleh bayar ansuran. Tak apa, pakai sila. Tapi hanya boleh bayar muka saja, ansuran tak ada, tak boleh pakai. Dekat hutang. Ini falyatazawwaj, silakan berkahwin. Tengok syarat menggalakkan. Nah, apabila perlu cukup rukun syarat, silakan. Kebajikan. Dan bila kita mengaji hadir pula orang yang berkahwin itu solatnya lebih afdal pada sembahyang seorang diri. Dia bujang. Tengok kelebihannya. Lepas tu jadi kerana Allah. Bila berkahwin dah, syarat tambah pula. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah secara yang baik. Cuba kalau kata halak, biarkan begitu. Haram pula. Ada isteri pergi, tak ada nafkah. Salah pula. Tu Islam membicarakan. Bila apa tak tengok, pada imarat pula kena jaga. Kamu tak boleh buat gini. Kalau tidak, nanti 1, 2, 3. Ini semua Islam. Lepas tu ihsan tu berlaku dengan ikhlas, dengan kerana Allah, cari keredaan Allah. Tu. Nah, kita berkahwin pula dengan niat nak kepada nasal, nak kepada keturunan. Kerana Nabi pula, sesungguhnya aku sallallahu ta'ala, dia kata, aku bermegah-megah dengan kamu dengan sebab kamu banyak keturunan. Jadi bila mau banyak keturunan, mau umatku, jadi umatku ramai. Tu menggalakkan. Tapi kalau tak kena cara, haram pula kita. Ini dalam Islam bicarakan. Tu tak sunyi pada tu kita iman, Islam, ihsan. Ada pusing itulah selagi hidup kita. Tak banyaklah agama. Banyak. Bila banyak, bila kita nak berhenti mengaji? Matilah. Nak berhenti bila? Mati tu. Tu mana tak habisnya mati. Kan? Mati tu kata ajar lagi. Laqinu mautakum. Ajar kamu akan yang mati. Satu kamu bawa kata mautakum ana haqiqi. Mautakum jam'ul mayyit ay man mata haqiqatan. Tu kata talqin selepas mati. Satu kan kata laqinu mautakum ayil ayidina ilal maut ataupun manih tadarahul maut, makna majaz. Talqin ajar kamu akan orang yang hampir mati. Itu kita talqin ketika dia sakit, la ilaha illallah. Hana kata ba'dal maut, dia daripada situ juga orang yang mati. Lalu ulama menghimpun kalau gitu sebelum mati pun dia ajar, selepas mati pun dia ajar, mana diperingatkan. Tengok Nabi SAW setelah dia tanam sahabat yang mati, maka dia berdiri di tepi, dia panggil di sisi kubur. Maka dia kata istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'alu was'alu lahu bitathbit. Kamu semua tolong minta ampun bagi saudara kamu yang mati ini, kerana ia sekarang disoal oleh Munkar wa Nakir. Dan kamu tolong minta ke dia was'alu lahu, dan minta kamu untuknya bitasbih, dengan menetapkan dalam jawapan dia. Pada banyak tanya, jawab tu tetap. Kita periksa kalau ada ajar ada bisik di telinga, sedap jawabnya. Tak itu kan?
Hingga siapa ada setengah tu curi, boh dia lejau tu buka tengok. Boh nampak cikgu. Boh tak ada. Tengok tu sebelum nak periksa tu macam-macam kita buat hailah kan. Apalagi kita ada bisikan. Nak buat tu yang tu. Alif tu A tu. Mari pun A. C tu. Oh, sudah sekejap sudah. Tapi tu nak nampak kata cepat sangat buat lambat. Lambat itu ada bisik ke jawab. Yang tu buat gini, yang ni. Oh, sedap jawabnya. Begitulah saudara kita setelah masuk ke alam barzakh. Walaupun kita tak nampak dengan mata kata malaikat munkar malaki. Tapi dalam hadis sebut fa innahul ana yus'alu. Sesungguhnya saudaramu ini sekarang disoal. Apa kita dengar ke tak soal dia? Tak dengar. Kita nampak ke tak malakul atau munkar nakir? Tak nampak. Apa yang kita ni masalah gaib. Sebab tu jangan kita kata ajar apa orang dah mati, orang tidur lena pun ajar dia tak dengar. Jangan bercakap begitu. Ini tak masuk ukuran. Tak boleh nak qiyas lagi alam barzakh dengan alam dunia. Ini alam dunia. Bila lena kita pergi cakap tepi dia, jaga bangun. Apa aku kata? Tak dengar. Kemudian ada orang yang nak mengengkarkan talqin ni qiyaskan dengan orang tidur. Orang yang tidur lena lelap tak dengar apa yang diucap di sisinya. Ini yang mati lebih aula tak dengar. Mu kacak ni apa ni cakapmu ni? Lepas keluar ni kalau main bola lepas keluar ni pri. Itulah. Dia ada garisnya kan. Bola tu dah keluar buat. Kata turuk lagi pri. Nindak ni cakap lagi ni lepas keluar garisan ni. Dia tak bercakap ni alam apa ni? Alam barzakh. Ini alam dunia. Alam barzakh dah lain, tak boleh nak kiaskan lagi. Hadis kata, ia akan ditanya. Kata, ya okey. Dia kena tanya. Doakan supaya dia tetap. Kita doakan. Nah, tu. Itulah. Mana kata tu sakut dengan akidah, jadi campur dengan amalan. Akidah kita, ya sungguh. Mungkin nakir tanya. Kalau kita ambil macam tadi, kenapa kamu hidup talqin sedangkan dia mati tak dengar? Baik. Yang aku talqin tu belum cara hadis lah. Kerana mungkin nakir tu tanya. Jadi kalau aku soal tak ada faedah. Tak ada faedah mungkin nakir tak tanya. Itu untuk beri cara buah fikiran je lah. Tapi pentingnya kita selain daripada kita akidah tu bila ni setengah pada kalau kata kisim usuluddin ya 3 kisim percaraan dia, maudhu' dia, maudhu' pertama uluhiyat ataupun ilahiyat. Berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan tadi. Yang kedua nabawiyat ataupun nubuat. Berkaitan dengan sifat kenabian. Kisim yang ketiga sam'iyat. Ini yang terhati atas dengar daripada Quran dan hadis. Kita akan hidup balik. Ya, akan hidup balik. Lepas hidup balik akan ada balasan. Ya, ada balasan. Tengok kita pula diceritakan bila kita nak keluar daripada masjid selain pada doa Allahumma ufili apa dia? Bismillah. Allahumma ufili apa dia? Nak keluar daripada masjid macam-macam tu. Di antaranya Allahumma ufili. Ya tak ingat nanti tu baik lagi ingat. Bismillah nak masuk masjid. Ya tak ingat dah. Allahumma apa? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Manakala kita keluar, Allahumma ufili, patu waftah li abwaaba fadlik. Ketika keluar lah. Ada satu riwayat lagi kata apabila kita keluar daripada masjid, kamu bacakanlah Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Pada hadis kata bila mu keluar pada masjid mu doa minta berlindung daripada iblis dan tentera-tenteranya. Kerana iblis bila kita nak keluar pada masjid dia sangat mengganggukan. Apa kita nampak ke tak dia? Tak nampak. Tapi percaya ada tak? Ada. Ni orang mukmin ni. Tak pernah bertemu iblis. Tak pernah lihat iblis. Tapi percaya adanya iblis. Dan tenteranya banyak. Dan dalam gangguan semaya kita ni, dalam hadis sebut, bila kita semaya, masuk dalam semaya, gangguan dia tu selalu. Dia ada satu gulungan untuk mengganggu orang solat.
Dan dalam hadis sebut ketika azan dilakukan dia lari. Apabila azan selesai, mari balik. Bila qamat dilakukan, dia lari. Setelah, mari balik. Maka masa dia lari, bukan dia lari saja, dia lepas pula durat. Apa durat? Ketuk. Ketuk besar. Bup, bup, bup. Semua tu kita mengaji hadis. Tapi kalau tanya balik, kita nampak tak syaitan lari? Tak nampak. Dengar tak suara ketuk dia? Tak juga. Apa macam mana mau percaya? Ni kerana iman tasdik bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ragu-ragu. Kerana yang cerita adalah nabi sifat bisidik. Itu iman semua. Tak nak? Inilah kedudukan orang mukmin kita. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tafsir juga bil ghaib ai bima ghaba anna. Ada pula tafsir bolil mulabasah. Allazina yu'minuna hala kaunihim multabisina bil ghaib. Nak sindir kepada orang munafik. Orang munafik dia beriman bila berdepan dengan orang mukmin, amanah. Bila dia jauh daripada orang mukmin, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un di sana. Tapi kita orang mukmin, depan ayah ibu, depan guru, depan siapa-siapa, beriman tetap beriman. Bil ghaib pun kita beriman. Itu setengah tafsir. Allazina yu'minuna bil ghaib ay bima ghaba anna. Allazina yu'minuna ay hala kaunihim multabisina bil ghaib. Ketika ghaib pun kita beriman. Tak ada orang lain, kita ada seorangnya, beriman. Supaya juga puasa. Ada orang, tak ada orang, kita puasa. Tidak kata ada orang, puasa. Bahawa orang tak ada, selalu makan. Tidak. Hanya kata jiwa orang mukmin itu sebegitu. Baiklah. Rasanya macam mana? Panjang tu. Kan? Bagaimana gitu? Ada lagi nak soal lagi? Sekarang jam hampir 10. Kalau mengikut jam tu hampir 10, arti ada baki lagi 10 ataupun 11 minit untuk sampai pada jam 10. Tapi kalau kita di sana tu baru nak masuk jam 9. Awal lagi. Kalau kita di petani nak masuk jam 9. Bagaimana? Ada soalan tu, kalau ada sila baca untuk memenuhi sampai jam 10. Baca. Mana terakhir insya-Allah. Boleh. Ya, ingat dah tadi tidak ada lagi dah. Bagaimana kita nak gunakan apa, cuba sekali lagi. Ya. Bagaimana hendak menyempurnakan akhirat yang kita sedang bersibuk-sibuk dengan urusan dunia, kan? Ya. Dia tak ada apa, dia kata kerjaan kita tu dinisbahkan pandangan zahir, nampak kerjaan sakut buat dengan dunia. Seperti bab muamalat tadi. Kita berniaga, nampak zahirnya duniawi. Tapi tak, bukan duniawi apa dia faqat. Bukan duniawi faqat. Duniawi ay wal ukhrawi. Bila kita sangkut dengan agama. Bila tersangkut dengan agama duniawi wal ukhrawi. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala puji orang yang memohon doa yang selalu kita bawa doa tak tinggal-tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Allah Taala puji selepas pada sebut wa minan nas. Setengah manusia tu mereka hanya minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebanyak tu dia minta. Kelebihan dunia, kecantikan dunia, ketinggian kelebihan dunia. Mereka tidak ada habuan di akhirat, Allah Taala kata, iaitu orang kufur. Manakala segolongan lagi wa minhum, Allah Taala kata. Dan setengah daripada mereka itu manusia tu man yaqulu, mereka selalu berkata dalam doa permintaan mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Orang yang minta, wahai Tuhan kami, ati, beri ulimuna akan kami, fid dunya, dalam dunia ini, sementara kita nak ke akhirat, berikanlah hasanatan. Hasanat banyak tafsiran dia tu. Mana kita masih dunia belum jumerang kepada alam barzah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, berilah kan kami hasanah. Maka hasanah tadi pada amal soleh, dalam berkahwinan, dalam bekerja buat jual beli, tu kerja duniawi rupa, tapi akhirat wal ukhrawi. Tengok bila kita kerja tidak ada tipu daya. Bila katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, apakah kerja, apakah usaha, apakah yang atyab, yang lebih baik, yang lebih bagus, apakah? Dia jawab, amalur rajuli biyadihi. Amalu, kerja oleh seorang. Kan, amal arti kerja. Amalur rajuli, kerja oleh seorang, biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya kerja dengan usaha sendiri, titik peluh sendiri, orang tua panggil. Maka di situ sama lagi hadis satu lagi, sedekah masuk dah situ. Min atbil khas alal am. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang tidak ada tipu daya. Mabrur, berkata al-hajjul mabrur, haji mabrur, umrah mabrurah. Dan nak sangat, manakala jual beli pun Nabi sifatkan sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur, allazi la ghasya fi, yang tidak ada tipu daya padanya. Kerana sifat tukar menukar macam kata tadi, dia kadang-kadang ada tipu daya. Dalam penamun, dalam posisi barang kata jual yang ini harga ni, tapi bila hantar barang lain, ni tipu. Bukan main mabrur tu. Man ghasyana falaysa minna, siapa tipu daya kita maka bukan dari jalan kami, kata Nabi SAW. Artinya jual beli kerja kehidupan. Manakala tafsir pada kata, bila ditanya apakah kerja yang lebih baik, dia jawab kerja seorang dengan tangannya sendiri. Apa maksud kerja dengan tangan sendiri? Ulama maisyarah, maksud dia kata amalur rajuli biyadihi aizira'ah, bercocok tanam. Kita buat kebun, masalah tu. Kebun apa saja, kebun sini banyak kelapa sawit. Kebun getah, apa kebun durian dan sebagai kebun. Dan juga dari segi perhomaan, tanam sayur-sayur, tanam padi, sawah padi kan. Pak kita ni jagung, kacang dan bagai-bagai. Itu masalah zira'ah. Hanya ada kebajikan, takkan rupa dunia. Solat kita pada akhir nak masuk ke kebun, solat, main subuh, sempat berjemaah, zikir ala qadar, sambung kerja. Nyaku bergala kalau dulu. Tu panggil apa tu? Zahir kerjaan duniawi, tapi wal ukhrawi, bukan duniawi saja. Hak duniawi macam mana? Kerjaan yang melalaikan akhirat. Hak tu Allah nasihat pada kita orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tengok dia nasihat tu. Hei orang mukmin, orang berimanmu beriman mendadah. Janganlah, dia nasihat. Janganlah melalaikan, melupakan kamu oleh harta benda kamu. Banyak harta menyebabkan melupakan Tuhan. An zikrillah, dari sebutkan Allah, dari ingatkan Allah. Gak setengah pada zikrillah, solah. Wa aqimus salata li zikri, kamu dirikan solah kerana ingatkan aku. Tiba-tiba kerja buat, siapa tak solat, apa yang tak, apa yang an zikri, zikrillah, lupa dengan sebut Allah. Maka itu panggil kerjaan duniawi yang melalai. Itu tak ada ukhrawi. Tapi kita ada solat, tak tinggal. Kemana kerja kita ziraah tadi? Kalau kata buat bijian padi sampai banyak, sampai kepada nisab. Disakup pula ibadat. Ini.
Azam kita nak buat lebih banyak supaya sampai zakat. Tu hatta tafsir ziraah. Dan kalau kita mengaji bab ziraah bukan main besar. Kita tanam pokok, satu pokok, walaupun pokok itu tak dapat dimakan, bukan menghasil buah, tapi paling tidak burung-burung tu terbang-terbang enggak jinjak tak pokok yang kita tanam. Kebajikan. Dan manusia berjalan panah nampak pokok, naun di bawah bayangan kebajikan. Tu kata kita orang mukmin bina atas asas iman, menjadi amal soleh tadi bukan duniawi saja, duniawi wal ukhrawi. Satu lagi tafsirnya amalur rajuli biyadih sina'ah. Bertukang. Bertukang kata. Tukang rumah batu, semen, tukang besi, tukang membaiki. Tengok orang kerja membaiki, menapung tayar. Sini panggil tapung tak? Tayar kereta dan motor yang bocor mudah sebagai, maka tukang menapung. Tengok kita bocor macam mana, tak susah. Ya. Tariknya berpeluh. Dia ada tu tukang menapung situ. Masuk gialah dia tapung. Berapa? RM5. Oh, murahnya. Kalau tak ada mau menapung aku beratlah kena dok tarik. Tu, dia boleh tolong idkhalus suruk kepada saudara yang susah, berlaku kecemasan kereta di tengah jalan itu. Tapi dia tukang tolong baiki. Maka di samping dia ambil upah. Itu kebajikan, ambil upah. Maka dia kebajikan tolong dia pula tu. Hingga siapa orang yang murah hati berapa tu? RM5 beri 10. Nak cucu tak payah. Oh, kebajikan dua pihak. Jangan-jangan sepatut 10, 50 ni tolong ni. Tolong. Ini berat tu. Mana diri kerja buat kita tu rupa duniawi tapi masuk ukhrawi. Karena tafsir amalu rajuli biyadih ai sina'ah. Bertukang, ikut jadi tukang. Macam-macam kan? Tukang membaiki, tukang membangun. Oh, bahajat sangat pada tukang. Ni sebab tu kalau kerja pandai, tak melalaikan Allah, duniawi wal ukhrawi. Dan juga masuk dia kata amalur rajuli biyadih wat tijarah. Berniaga. Tengok berniaga ni pun masya-Allah. Kita seronok dalam kampung, perniagaan sampai kepada kampung. Oh, seronok tak payah kita tubik ke pasar, ke kedai. Tengok. Bila jual beli sana, kita dapat untung. Beli RM10, jual 12, kita boleh untung 2. Tapi cuba main reba. Beri butan 10, bayar 12. 12 ni lebih. Semata-mata lebih ni, tidak ada mukabalah dia tak ada. Ini panggil ribawi. Adapun kita beli barang ni harga RM10, kita jual 12. 12 ni harga barang ini. Kita ambil untung 2, itu dihalalkan. Lalu Allah Taala kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa pergi sorah begitu? Kerana orang Yahudi mengatakan riba seperti jual beli. Arti jual beli halal, kita beli RM10, jual 12, RM2 itu halal, maka halal kita beri butan 10, bayar 12. Sama kata dia. Tak sama. Ni harga barang, yang ni harga apa? Kita beri butan RM10, wajib bayar 10. Beri butan 1,000, wajib atasnya bayar 1,000. Tiba-tiba kita letak siap, beri 1,000, bayar 1,100. 1,010. Ini riba. Kan? Tu nak kata kijaan rupa dunia. Begitulah bila daripada situ kita jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin. Nampak kita urusan pimpin umat. Kita jadi imam, pimpin anak makmum. Kita jadi tok ngulu di bawah pimpinan kita. Begitu besar lagi besar, besar lagi besar. Kita contoh kita guru. Murid berapa ratus di bawah. Kita pimpin. Apa berlaku kemungkaran ya kita tegur, kita nasihatkan, kita tunjuk ajar. Dan kita ajar hukum, ajar cara mengaji. Apabila akhlak tak bagus, tunjuk ajar. Begitu kita jadi pemimpin, kadar kuasa kita tunjuk. Maka itu kebajikan, bukan dunia semata-mata. Tapi kalau kita tidak guna, itu Allah lah. Itu nak kata, kita orang mukmin kerana asas iman tadi, kita mengaji tiada satu bab, jadi duniawi wal ukhrawi. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu kita orang mukmin. Allah puji.
Itulah sebab tu kita suka mendengarkan agama, nasihat-nasihat agama supaya apa kerja kita telah kerjakan. Pertama kali kita soalkan, adakah kerja aku ni halal pada syarak? Kerja aku ni halal ke tidak halal? Supaya kita nak minum, nak makan, tengok. Ada terhalal. Ada halal. Jadi tak ragu-ragu lah. Tak ada yang halal ni. Ekspor dari mana ni? Tak tahu dah. Maka kita tinggalkan. Tu dia. Tak ada yang halal, ragu-ragu lah kitanya. Bila ada yang halal. Jadi zan walaupun bukan yakin, boleh jadi ada tipu daya, soal tu lain. Kita cukuplah zan ada halal. Selesai. Maka orang jaga nak berikan terhalal tu. Kerja satu kerja. Nak mengesahkan tu melalui anggota majlis kan. Pejabat bahagian tertentu kan. Dia nak beri terhalal tu. Dia kena pergi periksa. Tengok cukup rukunnya, syaratnya, maka lepas tu demo tipu daya demo. Maka kita beri lagu tu, orang kata menjagakan, menjaminkan ini perbuatan kerja sudah pun halal. Bagi orang nak minum, nak makan pula, percaya kepada halal kita. Kebajikan bukan sia-sia. Pendek kata, kita dalam gerobak kereta api ni, walau beratus-ratus panjang seperti dalam India kan. Kereta api India ni berapa gerobak 10 pendek. Beratus. Kan? Berpuluh-puluh. Kita di sini tu, kalau di petani kita dari Sungai Golok nak pergi ke Bangkok tu, hampir 40 gerobak dia tu. Keluar daripada sini dah belah-belah dah daripada Golok. Pergi sambung di jalan, pergi sambung di Hanjai pula. Nak sampai ke Bangkok tu, dekat 40 gerobak. Panjang. Panjang. Apa lagi kereta muat barang. Tu panjang sungguh lah, gerobak dia banyak. Hampir 100. Gegung. Tempat nak menyantanya di mana? Bila kita naik, kita duduk atas gerobak, walaupun gerobak barang. Kita orang menengah beras, naik ke dengan gerobak beras lah kita. Tak ada dengan gerobak orang, ada gerobak beras. Tapi bila lagi sakut dengan kepala, sampai pun tu lah. Daripada Kuala Lumpur pergi ke Tumpak, sampai ke Tumpak walaupun duduk gerobak barang. Yang ni kita kerja apa saja bila kita kisahkan dengan agama, sampai. Tu tempat naknya situ. Gerabak barang. Ni gerabak lembu. Lembu kita banyak. Satu gerabak pakai kita pun duduk sekali dengan lembu. Kenapa muda sini tak boleh lembu ku daripada duduk sekali dengan dia? Gerung. Sampai kalau lupa. Kalau lupa sampai ke Tumpak. Mungkin ialah daripada Sungai Golok sampai ke Bangkok, sampai ke Chiang Mai. Bila kita sakut dengan kepala. Tapi tak sakut kepala, duduk situ. Naik atas gerabak, turun-turun duduk situ lah. Naik golok, turun golok. Ini masalah kalau tersakut dunia ke dunia. Pada dunia kita nak tinggal. Itu tempat sesat. Tapi kita orang mukmin kerana asas iman kita tu ada, walaupun kita pengen kata martabat rendah lain. Tapi bila kita disakut dengan agama, sampai. Bila sampai sana, orang turun. Temu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bila? Baru sampai. Sampai mana? Ni, kereta ni. Mana? Aku duduk dekat kepala ni. VIP ni. Aku duduk gerabak akhir sekali yang aku dibuat 30. Tapi sampai sama. Faham tak? Artinya orang duduk bagi pemimpin, ada kebajikan dalam pimpinannya. Kita jadi imam, jadi qadi, apa saja jawatan, kita ada kebajikan besar dalam medan tu. Orang kerja buat, nampak zahir kerja buat usaha, apa dia kerjanya, kelapa sawit, bersawah padi, bergala, pakai tangan sendiri, gala lembu zaman dulu. Sama je. Tempat pentingnya iman, sertanya ikhlas kita dalam kerja. InsyaAllah ta'ala sampai sama. Itulah yang soal tadi. Kita dah sibuk dengan urusan dunia ini, duniawi. Bagaimana tadi lagi sakut dengan agama, duniawi ay wal ukhrawi, bukan duniawi faqat. Itu dia. Itulah dinasihatkan terakhir sebagai buat kesimpulan. Begitulah kalau setiap kedudukan kita, kerjaan kita, kita sangat perlu pertama kali kita nak bentangkan dulu dengan syarak, adakah kerjaan kita ini masalah halal atau tidak. Berjual beli kita jual ni masalah jual yang halal atau yang haram.
Bintan situ dulu. Setelah dah kata halal, sakut pula dengan pengajian agama selalu kita ada, barulah duniawi wal ukhrawi. Bina atas asas kita iman. Rasanya cukup dah. Cukup. Alhamdulillah, semoga-moga apa dia kita tidak berputus asa. Harap ke Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan umur samanya sihat wal afiah. Semoga kita dapat hidayah, taufik dan hidayah dan inayahnya. InsyaAllah Ta'ala kalau diizin Allah akan bertemu lagi di lain kali bila tu terserahlah. Maka untuk kali ini sekadar ini saja. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tengok di sini ni nampaknya lajak pada di lain ni. Tengok jam ni 10 lebih ni. Di lain hanya 9.30. Selewat-lewat 9.45. Tapi sini Allah lanjut pergi sampai 10. Jam 10 lewat 10 kata orang Jawa. Jam 10 lewat 10. Ni mana kata suatu keistimewaan Allah Ta'ala bagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.